Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua sidang penonton yang mengikuti kisah 9 suku malam. Ya. Kisah suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan, ya, satu platform yang disediakan oleh pihak My Pusaka, ya, dalam berkongsi banyak kisah suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan bersama dengan sidang penonton, ya. Jadi diharapkan sidang penonton semua boleh like, follow dan share, ya, kepada seberapa ramai penonton di luar sana, ya, supaya sama-sama kita dapat manfaat, ya, daripada kisah perkongsian ni, ya. Memang ini semua adalah perkongsian kisah-kisah benar, ya, yang boleh dijadikan panduan untuk kita bersama, ya. Dan kepada mana-mana sidang penonton yang istiqomah, ya, saya percaya hasil daripada sesi perkongsian ni insya-Allah, ya, boleh dapat membantu paling kurang pun diri sendiri, ya, jika mengalami masalah berkenaan dengan urus pusaka ataupun perancangan pewarisan di masa hadapan, insya-Allah, ya. Jadi saya mengharapkan kepada semua sidang penonton berada dalam keadaan sihat, ya, fizikal dan mental, ya. Dengan keadaan COVID-19, pandemik COVID-19 yang semakin bertambah baik, ya, dan banyak juga aktiviti-aktiviti seharian dan ekonomi yang telah dibuka kembali. Namun saya amat mengharapkan agar sidang penonton sentiasa berjaga-jaga, ya, patuhi SOP, penjarakan sosial. Sebab apa? Disebabkan virus COVID-19 ni memang telah berada, ya, di dalam komuniti kita sekarang, part of the community. Jadi tolong berjaga-jaga. Jadi alhamdulillah pada malam ni sekali lagi bersama dengan saya Zul Hazmi bin Ilyas ataupun jurutera pusaka, ya, dalam satu lagi kisah yang ni saya boleh katakan, nak kata kisah menarik, sedih pun ya, lawak pun ya, ya. Jadi sama-sama kita saksikan, ya, kisah hibah memujuk isteri. Kisah ni baru-baru ni berlaku, ya, di mana seorang wanita menghubungi saya bertanyakan berkenaan dengan hibah, ya. Jadi saya pun menerangkanlah bahawa hibah ni adalah pemberian kasih sayang, ya. Dibuat semasa pemilik harta masih hidup, ya, terlaksana pun semasa pemilik harta masih hidup, ya, di mana harta-harta hibah ni akan terkeluar daripada harta pusaka, ya. Jadi saya pun memaklumkanlah kepada wanita ni, ya, bahawa apa jenis-jenis harta yang boleh dihibahkan. Saya cakap semua sekali, ya, semua harta boleh dihibahkan kecuali dua. Okey, yang pertama KWSP. Sebab apa? Selagi caruman tu masih dibuat di dalam KWSP, maka kena mematuhi akta KWSP, ya, kena faham tu. Yang kedua, insurans. Insurans tak boleh hibah, ya. Sebab apa? Sebab insurans tak patuh syariah. Jadi selain daripada dua ni, semua harta yang lain boleh dihibahkan. Okey, jadi wanita ni pun faham dan dia pun memberikan nombor telefon suaminya. Daripada situ saya dah ada, saya rasa sesuatu yang agak pelik, ya. Kenapa dia tak memaklumkan sendiri kepada suami dia, ya? Kenapa perlu saya menghubungi suaminya? Okey, tak apa, saya tak banyak cakap. Saya pun menghubungilah suaminya disebabkan harta-harta tu adalah milik suaminya, ya, di mana suaminya lah yang akan bertindak sebagai pemberi hibah, sementara wanita yang menghubungi saya ni adalah penerima hibah. Jadi saya pun menghubungilah suaminya, ya, terangkan segala-galanya, ya. Jadi suaminya pun setuju. Okey, dia tanya berapa bayaran yang perlu dibuat. Jadi saya pun menerangkan bahawa dengan hibah dengan My Pusaka, ya, hanya one off payment, ya, tiada yuran bulanan, tiada yuran tahunan. Fee yang kita kenakan pun tidak mengikut harta, nilai harta, ya. Jadi suami pun setuju. Okey, saya akan proceed, dia kata. Jadi dia pun menghantarkan semua dokumen. Ya, tak lama selepas tu wanita tu menghubungi saya kembali.
Ya, dia tanya apa perkembangannya. Jadi pun saya terangkanlah bahawa suaminya ni bersetuju untuk buat hibah apa semua kan. Jadi saya terangkan segala-galanya ya. Jadi suaminya bercadang untuk membuat hibah iaitu sebidang tanah dan sebuah rumah banglo di atasnya dan juga takaful. Maknanya dua aset yang dia hibahkan. Jadi pun saya terangkanlah kepada wanita ni ya. Kemudian dia cakap saya tak setuju. Alamak, saya cakap bila dia kata saya tak setuju tu, saya terkejut lah kan. Sebab kan mana ada orang yang tak nak terima hibah. Ya. Sebab apa? Jadi wanita tu memaklumkan kepada saya. Dia kata takaful tu dah hibahkan kepada dia. Kenapa dia perlu gunakan duit takaful tu untuk menyelesaikan baki hutang suaminya? Cerita dia begini. Suaminya tu membeli tanah tapak rumah tu daripada ayahnya, maknanya ayah mertua kepada wanita ini. Jadi dia akan membayar beransur-ansur ya, secara ansuran. Tetapi disebabkan suaminya tu membina rumah di atas tanah tu, jadi ayahnya ataupun ayah mertua wanita ni kata tak apalah. Kemudianlah bayar hutang tu ya. Selesaikan dulu pembinaan rumah tu ya. Jadi wanita ni tak puas hatilah kan. Kenapa dah dihibahkan takaful tu kan? Sepatutnya menjadi hak milik dia. Ya. Kenapa dia perlu menggunakan sebahagian daripada duit takaful tu untuk menyelesaikan hutang suami dia kan? Dia rasa dia tak fair lah dia kata. Jadi saya pun yang ni betul-betul mencabar skill seorang perunding ya. Jadi saya pun menerangkan bahawa hibah ni adalah pemberian kasih sayang kan. Jadi kena ada sikap bertolak ansur, tolong menolong kan. Saya cakap puan tak keluar modal satu sen pun, tapi puan dapat apa? Dapat tanah, dapat rumah, dapat hibah takaful ya, dapat takaful pasal takaful tu. Jadi saya rasa ni adalah satu pemberian kasih sayang yang amat besar nilainya kepada puan. Kan? Jadi berapa ramai perempuan-perempuan ataupun isteri-isteri yang di luar sana tu yang begitu mengharapkan pemberian hibah daripada suaminya tapi tak dapat. Dalam kes ni saya bercakap dengan puan dengan wanita tu, puan ni antara perempuan ataupun isteri yang amat beruntung. Ya, kerana suami menghibahkan rumah, tanah dan takaful ni kepada puan. Itu yang saya terangkan kepada. Kemudian dia beritahu saya lagi. Ini tak adil dia kata. Ya. Sebab isteri yang pertama dapat semua, dapat banyak. Kenapa saya dapat sikit? Daripada sini barulah saya tahu rupanya wanita ni ya adalah isteri kedua kepada pemilik harta. Itu kisahnya. Jadi sebenarnya suaminya ni membuat hibah rumah, tanah dan takaful tu sebenarnya untuk seperti yang tajuk perkongsian pada malam, untuk memujuk isterinya ya, sebagai membuktikan bahawa walaupun wanita ni isteri keduanya, dia tetap sayang. Jadi dia menghibahkan ya harta-harta tersebut sebagai bukti kasih sayang ya, menepati dengan maksud hibah tu sendiri apa dia? Pemberian kasih sayang ya. Jadi selepas saya menerangkan kepada wanita tersebut, akhirnya beliau bersetuju, okeylah ya. Atas nasihat tuan tu, maka saya dengan rela hati saya menerima pemberian hibah suami. Saya pun cakap alhamdulillah puan kan. Jadi semoga bertambahlah kasih sayang di antara suami dengan puan. Jadi proses yang seterusnya buat submission, dokumen, payment dan sebagainya ya, yang dilakukan oleh suami inilah ya. Kemudian apabila di peringkat drafting semua dah hampir selesai ya untuk semakan, wanita ni menghubungi saya kembali ya. Dia cakap, sebenarnya tuan, saya bukannya nak sangat pun hibah tu ya. Sebenarnya saya nak menguji sama ada suami saya tu benar-benar sayangkan saya ataupun tidak. Tapi saya cakap, alhamdulillah puan ya, suami puan telah membuktikan kasih sayangnya
ya, dan dalam masa yang sama puan juga mendapat harta-harta yang dihibahkan. Alhamdulillah, ya. Jadi pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ni, ya, yang pertama, hibah ni adalah pemberian kasih sayang. Betul, macam kes takaful tu tadi kan. Memang bila dah dihibahkan, maka dia menjadi milik penuh kepada isteri tersebut. Tetapi kita kena faham, ya, kita ni hidup adalah give and take, ya, saling tolong menolong, ya. Jadi memang rasanya tidak salah ataupun digalakkan sebenarnya untuk suami ni, isteri ni menolong suaminya, ya, dengan pampasan takaful kelak untuk menyelesaikan, ya, baki hutang suaminya, ya. Sebab apa? At least dia dapat tanah, rumah dan sebagainya. Okey. Yang kedua, apabila menyentuh tentang bahagian adil ataupun keadilan, ya, yang ni tips, ya, saya kongsikan kepada suami-suami dan juga isteri-isteri yang berada di dalam kluster poligami. Ya, apa maksud adil tu sebenarnya? Ya, seperti mana yang saya terangkan kepada isteri klien ni, adil tu bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau isteri pertama memang ada 5 anak, patut dia mendapat bahagian yang lebih banyak, rumah yang lebih besar, kereta yang lebih besar. Sementara puan, ya, yang menghubungi saya ni, saya maklumkan puan, hasil perkahwinan puan ni dengan suami itu tak ada anak, belum ada anak lagi, ya. Jadi memang apa yang suami hibahkan kepada puan tu adalah sesuatu yang adil, ya, berdasarkan keadaan pada masa ini, ya. Okey. Kemudian alhamdulillah, ya, semuanya berjalan lancar dan kemudian wanita tersebut beritahu saya, okey puan, okey tuan, ya, kes hibah ni dah selesai. Bila lapang nanti kita jumpa sebab saya nak berbincang berkenaan dengan harta pusaka arwah suami saya. Maksudnya apa? Barulah saya tahu satu lagi. Rupanya suami yang menghibahkan harta kepada puan ni sebenarnya adalah suami beliau yang kedua, ya. Puan ni pernah berkahwin, ya, sebelum ni, dan di mana suaminya telah meninggal dunia, kan. Jadi di sini apa pengajaran yang boleh dikongsikan, ya, terutamanya kepada perunding-perunding main pusaka, ya. Kalau kita dapat, ya, menasihati ataupun memberi khidmat nasihat yang tepat dan bermanfaat kepada prospek ataupun klien, insya-Allah ada lagi kesinambungan ataupun kelangsungan kepada khidmat nasihat yang kita beri, ya. Maksudnya kalau dalam kes ni peluang untuk membuat solusi-solusi yang lain lah, ya. Jadi dan kepada semua sidang penonton, ya, untuk makluman, ya, kami perunding-perunding di Mai Pusaka memangnya, ya, telah dilatih untuk mengendalikan pelbagai isu orang ramai berkenaan dengan perancangan pewarisan, ya. Di mana kami memang selalu menasihati klien kami untuk mengenal pasti risiko dan membuat perancangan yang sepatutnya supaya risiko itu dapat dikawal semaksimal yang mungkin, ya. Saya tak kata zero risiko, tidak, ya, tetapi minimumkan risiko apa-apa yang akan berlaku di masa yang akan datang, ya. Memang pihak kami perunding-perunding Mai Pusaka memang terlatih, ya. Jadi ramai-ramai, ya, jika ada sebarang permasalahan berkenaan dengan urus pusaka ataupun perancangan pewarisan, jangan malu, jangan segan, datang jumpa kami, ya. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada kali ini, ya. Kisah 9 Suku Malam akan bersiaran lagi besok bersama dengan perunding yang lain dan kisah yang lain juga, ya. Dan insya-Allah pada hari Selasa minggu hadapan sidang penonton akan bersama dengan Cik Maisarah Zamri, ya, ahli keluarga tim jurutera pusaka dalam kisah 9 Suku Malam, ya. Sehingga bertemu lagi, semoga sesi perkongsian yang
sekejap ini dapat memberi manfaat untuk kebaikan bersama. Jadi sehingga bertemu lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.